So Prandtl number. Okay, kita dah masuk subtopik seterusnya. So tadi kita dah cover mekanisme asas. Lepas tu kita dah cover Reynolds number. Lepas tu kita dah cover boundary layer, di mana dalam boundary layer kita ada dua, iaitu hydrodynamic boundary layer dan juga thermal boundary layer. So sekarang kita ke subtopik yang seterusnya, yang terakhir, Prandtl number dan Reynolds dan juga Nusselt number. Okay, basically Prandtl number ni apa? Prandtl number ni secara fizikalnya adalah ratio between momentum diffusivity towards thermal diffusivity diberikan oleh persamaan ni. Okay, mu divided by rho divided by K divided by Cp rho. Okay, kalau semua ingat K divided by Cp rho ni kita pernah jumpa sebelum ni dalam 1D heat conduction equation. So kita dapat Kcp ni bersamaan dengan alpha. Okay, thermal diffusivity. So basically mu adalah dynamic viscosity, rho adalah density, K adalah thermal conductivity dan juga Cp adalah specific heat. Okay, so Prandtl number. Prandtl number ni kalau kita mudahkan formulation, dia akan tinggal kinematic viscosity divided by thermal diffusivity. Ratio antara momentum dengan thermal diffusivity. So antara momentum representing by kinematic viscosity dengan thermal diffusivity represented by alpha. Okay, so dia juga represent the ratio of growth rate, growth rate between DH dan juga DTH, between hydrodynamic boundary layer thickness dan juga thermal boundary layer thickness. So bagi Prandtl number yang bersamaan dengan 1, okay, dia akan mempunyai kadar diffusion yang sama. Okay, kadar diffusion yang sama antara momentum dan juga thermal. So dalam kes ni, boundary layer thickness akan sama between thermal dan juga hydrodynamic along the plate. Okay, sebab diffusion rate dia sama. Okay, kemudian sekiranya Prandtl number lebih kecil daripada sifar, so thermal diffusion lebih besar berbanding dengan momentum. So maknanya dia punya ketebalan hydrodynamic dan juga thermal boundary layer tak sama along the plate. Begitu juga sekiranya Prandtl number lebih besar daripada sifar. Okay, so basically Prandtl number ni secara fizikalnya adalah representing ratio of momentum to thermal diffusivity. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada Nusselt number. So Nusselt number ni secara fizikal adalah ratio antara heat convection dengan heat conduction. So diberikan oleh formulation yang ni. Yang ni pakai formulation asas, iaitu Q convection divided by Q conduction. Okay, kita akan dapat formulation ni, di mana kalau kita simplify kita akan dapat HLC divided by K, di mana H adalah transfer coefficient, LC adalah characteristic length, K adalah thermal conductivity. So kalau kita tengok ratio ni, macam kita bincang sebelum ni, kalau static fluid maknanya heat conduction, kalau moving fluid maksudnya heat convection. So Nusselt number ni represent ratio antara dua fenomena ni, iaitu kalau kita ada bulk movement of fluid, kita nak tengok berapa heat convection dia. Kalau fluid tadi dalam keadaan statik, berapa pula heat conduction dia. So Nusselt number lebih besar daripada 1 represent enhancement of heat transfer. Okay, maksudnya kalau Nusselt number lebih besar, maknanya Q convection lebih besar daripada Q conduction. Maksudnya pergerakan bendali yang wujud tadi membantu menambah baik kadar pemindahan haba. Okay, berbanding dengan static fluid. Manakala kalau Nusselt number bersamaan dengan 1 represent no enhancement. Maksudnya bendali tadi mengalir ke tak mengalir ke, sama kadar pemindahan haba secara convection dan juga conduction. Maksudnya baik tak payah mengalir daripada mengalir. Sebab mengalir ni kita perlukan daya, kita perlu bekalkan tenaga, kan? Kalau kadar pemindahan haba tanpa aliran, iaitu secara conduction, pun sama dengan kadar aliran convection, so buat apa kita nak supply tenaga untuk membuat aliran tu? So NU sama dengan 1 adalah sama.
represent no enhancement. So manakala NU lebih kecil daripada 1 represent decrease of heat transfer. So maksudnya bila kita letak bendali tadi dalam keadaan statik, dia lebih baik lagi heat transfer dia berbanding dengan kadar pembinaan apa lepas kita buat dia dalam keadaan bergerak. Ini seolah-olah macam jadi insulator pula. Pergerakan tu menyebabkan dia menjadi insulator. So ini jarang berlaku, cuma bergantung kepada properties fluid. Ada fluid yang wujud yang berkemungkinan mempunyai sifat-sifat yang membolehkan bila dia bergerak dia akan jadi insulator. So kita tak akan come across ni, tapi basically kena faham apa yang dimaksudkan oleh Nusselt number. Basically Nusselt number ni represent enhancement. Lagi tinggi Nusselt number, lagi baik heat transfer tadi dibandingkan dengan heat transfer tanpa aliran dalam keadaan statik. Okay, saya rasa itu dulu untuk hari ini. That's all guys. Thank you. Kita jumpa lagi dalam sesi video akan datang. Kalau ada soalan boleh kumpulkan soalan. Okay, boleh tanya melalui WhatsApp ataupun melalui channel ni sendiri. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin dan kita jumpa untuk next class. Kita akan bincang tentang external flow. So jumpa lagi. Selamat belajar.